Assalamualaikum dan apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran TMK tahun 6. Tajuk yang akan kita bincangkan pada kali ini ialah kawalan aliran dalam atur cara. Murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 27. Standard pembelajaran kita ialah di akhir pembelajaran nanti murid-murid akan dapat membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi algoritma, sudukod dan carta alir. Baiklah, untuk memahami apa itu kawalan aliran, mari kita perhatikan gambar ini. Sekumpulan murid sedang bermain permainan membentuk perkataan. Di dalam permainan ini terdapat dua jenis kawalan yang digunakan, atau kita boleh katakan peraturan permainan. Permainan ini dimainkan mengikut giliran dan giliran bermain adalah mengikut urutan. Murid pertama akan bermain dahulu, diikuti dengan murid kedua, kemudian murid ketiga dan terakhir murid keempat. Setiap murid mendapat peluang untuk membentuk perkataan dengan menyusun huruf apabila tiba giliran mereka. Apabila tiba giliran seseorang murid, murid tersebut mempunyai pilihan untuk menyusun huruf atau tidak. Jika murid itu tidak mahu menyusun huruf, maka dia boleh menukar huruf-huruf yang ada padanya dengan huruf yang lain. Jika kita perhatikan aturan permainan ini, maka di sini ada dua jenis kawalan yang digunakan, iaitu kawalan aliran secara urutan dan kawalan aliran secara pilihan. Begitu juga dalam pengaturcaraan. Terdapat beberapa jenis kawalan aliran dalam atur cara, seperti urutan dan pilihan. Dalam kawalan aliran urutan, semua arahan dilaksanakan mengikut langkah demi langkah daripada langkah 1, 2, 3 dan seterusnya. Manakala dalam kawalan aliran pilihan, suatu arahan atau urutan arahan hanya akan dilaksanakan sekiranya syarat dalam penyataan dipenuhi. Jom kita lihat contoh algoritma bagi aliran secara urutan dan pilihan tunggal. Perhatikan gambar ini. Ini adalah sebahagian algoritma sebuah lagu bertajuk Bapaku Pulang. Murid akan menekan kunci not mengikut urutan nombor yang diberikan untuk menghasilkan lagu tersebut, bermula daripada nombor 1 hingga nombor 9. Algoritma ini dipanggil sebagai aliran secara urutan. Setiap arahan perlu diselesaikan sebelum arahan berikutnya dilaksanakan. Apakah yang akan terjadi sekiranya kita tidak mengikut arahan yang telah ditetapkan? Contohnya, kita menekan not nombor 4, kemudian not nombor 1, kemudian not nombor 5, iaitu tidak secara urutan. Ya, lagu tersebut akan menjadi sumbang kerana not-notnya tidak ditekan secara urutan. Baiklah, seterusnya mari kita perhatikan gambar kedua ini. Ini adalah permainan komputer menyambut buah rambutan. Perhatikan algoritma bagi buah rambutan. Algoritma bagi buah rambutan ini mengandungi satu pilihan tunggal, kerana arahan untuk melenyapkan buah rambutan, memainkan bunyi dan menambah skor hanya akan dilaksanakan jika buah rambutan menyentuh bakul. Cuba kita perhatikan pula algoritma bagi bakul. Algoritma untuk bakul mengandungi dua pilihan tunggal. Jika kekunci anak panah kanan diketik atau ditekan, bakul akan bergerak ke kanan.
Jika kekunci anak panah kiri diketik atau ditekan, bakul akan bergerak ke kiri. Dalam algoritma, perkataan seperti jika, sekiranya dan apabila adalah menunjukkan wujudnya pilihan. Seterusnya, kita perhatikan pula sudukod yang mempunyai aliran secara urutan dan pilihan tunggal. Cuba kamu teliti contoh sudukod bagi menghasilkan lukisan wajah dengan menggunakan bentuk segi empat seperti berikut. Sudukod di atas ialah aliran secara urutan kerana semua arahan akan dilaksanakan mengikut urutan tanpa perlu membuat pilihan. Perhatikan pula permainan lantun ini. Sudukod bagi permainan ini mengandungi aliran secara urutan dan pilihan tunggal. Sudukod bagi palang dalam permainan ini mengandungi dua pilihan tunggal. Pilihan tunggal pertama adalah jika kekunci anak panah diketik atau ditekan, palang akan bergerak ke kanan. Pilihan tunggal kedua adalah jika kekunci anak panah kiri diketik atau ditekan, palang akan bergerak ke kiri. Seterusnya, sudukod bagi bola. Jika kita perhatikan sudukod bagi bola, ia mengandungi dua pilihan tunggal. Pilihan tunggal pertama adalah jika bola menyentuh dinding, bola akan dilantunkan. Pilihan tunggal kedua adalah jika bola menyentuh palang, bola akan dilantunkan. Seterusnya, sudukod bagi buah apel. Sudukod bagi buah apel mengandungi satu pilihan tunggal, iaitu jika buah apel disentuh oleh bola, buah apel akan lenyap. Kata kunci yang lazim digunakan bagi pilihan tunggal adalah perkataan jika dan maka. Seterusnya, kita akan lihat carta alir bagi aliran secara urutan dan pilihan tunggal. Berdasarkan algoritma yang diberikan sebelum ini, mari kita kenal pasti segmen carta alir bagi aliran secara urutan dan pilihan tunggal. Mula, letakkan buah rambutan pada kedudukan yang rawak di bahagian atas. Jatuhkan buah rambutan. Buah rambutan sentuh bakul. Jika tidak, maka tamat. Jika ya, lenyapkan buah rambutan, mainkan bunyi, tambah skor dan tamat. Segmen atau cara berikut menunjukkan aliran secara urutan dan pilihan tunggal yang terdapat dalam carta alir buah rambutan. Segmen A ialah segmen carta alir secara urutan. Segmen B ialah segmen carta alir pilihan tunggal. Manakala segmen carta alir C, carta alir aliran secara urutan. Kesimpulannya, carta alir di atas mengandungi dua segmen aliran secara urutan kerana semua arahan akan dilaksanakan satu demi satu sehingga selesai. Carta alir di atas juga mengandungi satu segmen pilihan tunggal kerana arahan dalam segmen C hanya akan dilaksanakan jika buah rambutan menyentuh bakul. Baiklah murid-murid, cikgu berharap murid-murid dapat membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi algoritma sudukod dan carta alir. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi untuk pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum.